A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Hari ini kita sambung dengan muka surat 14 ya. Yang Jadi ke-14. muka surat 14. Jadi kita sambung. Siapa nak buat yang ayat yang mula-mula ni? Kak Lahlah dulu. Baik. Nak pasang kamera tak, Fikir? Boleh, silakan. Boleh. Lebih baiklah. Kalau tak dapat, tak apa. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastahzi'una 'alal ladzina kafaru. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Fala'natullahi 'alal kafirin. Dan tak kala Ya. Ya. telah mendatangi oleh ia akan mereka oleh sebuah kitab Ya. daripada sisi bagi Allah. Ya. Okey. Dalam bukan dalam ni kan. Dia marfu'. Okey, dia marfu' diikut siapa ni? Dia yang kan. Betul. Yang membenarkan. Kat mana dia punya mausuf dia kat mana? Dia sifat. Jadi mesti ada mausuf dia. Mausuf dia mana? Mausuf dia dekat awal tu kan? Bukan. Kitabun. Oh, kitabun. Yang disifatkan tu kepada siapa? Mustadiqun ni sifat. Oh, Tapi dia dia sama. menifatkan. Ni yang panggil mausuf tu. Kalimah awal tu dipanggil mausuf. Dia sama tanwin kan? Dua-dua Ya. sama tanwin. Nakirah pun sama. Baik. Alhamdulillah. Yang membenarkan. Bagi apa yang bersama bagi mereka. Dan adalah mereka daripada sebelum tambah apa? Min qablu sebelum dari sebelum ini itu, je. Sebelum itu boleh, sebelum ini boleh. Sebelum itu. Sebelum itu. Mereka sebab apa? Sebab apa? Tahu tak? Sebab min qablu itu sepatutnya ada tu baris domah tu. Sebab baris domah tu maknanya sepatutnya lepas huruf jar dia mesti baris kasrah kan? Tapi di sini kita melihat dia bukan baris kasrah, dia baris domah. Berarti dia dah mengambil tempat yang zalika tu. Yang dimahzufkan tu. Apa yang dihilangkan tu? Zalika. Min qablu zalik contohnya. Jadi kalau patutnya min qabli zalik. Min qabli hadha contohnya. Tapi disebabkan yang itu dia dah mahzufkan diganti dengan dhammah. Tapi dia tetap berkedudukan majrur. Sebab asal sebelum dia ada majrur lah 3. Yeah. Yang kat lapangnya baru ni kan? Min qablu. Yang ni lah. Okey, ini PM mudhari' marfu' subutun. Mereka memohon kemenangan. Betul. Okey, ni saya tulis sikit. Mereka memohon kemenangan. Mereka memohon. Okey. Ala atas orang-orang yang telah ingkar oleh mereka. Ya. Maka tak kala ini zoroh zaman kan. Telah mendatangi oleh ia akan mereka. Ya. Akan apa yang oleh. Ia tu. Okey. Telah mengenali oleh mereka. Arafu.
telah kenali kan, telah Telah, betul. mengenali oleh mereka. Wa'ali itu mereka, okey, telah ingkar oleh mereka Mhm. dengannya. Ya, betul. Maka Kepadanya. Sesuai dia kepadalah. kepadanya, Kepadanya. kepadanya. Maka Mhm. laknat daripada Allah, Hmm. laknat atas orang-orang yang ingkar. Ahsanti. Alhamdulillah. Okey, dan tak kala telah mendatangi oleh ia akan mereka oleh sebuah kitab yang membenarkan daripada sisi bagi Allah, bukan. Nah, telah datang oleh ia, tak kala telah mendatangi oleh ia akan mereka sebuah kitab yang membenarkan bagi apa yang bersama mereka, kitab dari sisi Allah. Ya, dan adalah mereka daripada sebelum itu mereka memohon kemenangan ke atas orang-orang yang telah ingkar oleh mereka. Cerita dia pasal apa ni? Orang ni, mereka ada dah datang sebuah kitab daripada sisi Allah. Kitab itu pula membenarkan apa yang bersama bagi mereka. Dan sebelum Al-Quran. itu, jadi ceritalah, Al-Quran tu membenarkan apa yang ada bersama mereka, iaitu Taurat dan juga Injil. Dan sebelum itu, mereka ni memohon kemenangan ke atas orang yang ingkar. Mereka berdoa, mereka apa kepada Allah. Jadi, maka tak kala datang, bukan mereka tak tahu apa yang tu, Kitabun Musaddiqun tu mereka tahu apa itu dan mereka kenal, mereka ingkar juga kepadanya. Ini maksudnya dia punya clause ni lama ni, jauh sikit. Dia punya macam koma yang besar tu. Ni banyak cerita. Lepas tu mereka telah ingkar kepadanya. Maka disebabkan itu kecelakaan, apa dia, laknat daripada Allah atas mereka, orang-orang yang ingkar. Sebab dah ingkar, mendapat laknat daripada Allah. Okey, sambung. Macam kalau kita tak nampak seluruh dia tu kan, kadang-kadang kita rasa macam ayat ni tak habis kan. Kita rasa tak habis. Sebenarnya dia bukan tak habis. Dia ada beberapa peristiwa tu. Macam ni, datang. Lepas tu, mereka dah kenal apa yang datang pada mereka tu. Ni macam reiteration lah. Dia ulang balik apa di atas ni. Tapi mereka engkar juga. Okey, sambung ayat 90. Kita nak tanya satu. Ya, ya. Boleh. Wakanu tu adik-adik isim kana kan, wakanu tu jadi Memang dia isim punya kan, dia memang fi'il nakis tu lah, memang kana lah. jadi dia punya mubtada dia dekat Dia tak panggil mubtada Kak Su, Kak Kak Lah. sorry, dia panggil Isim kana. khabar kana. Isim kana Ah, dengan khabar kana. Khabar kana dia dekat yang stafihuna ke? Sekejap adalah mereka ni semua ni. Maknanya tak nampak lah dalam bentuk, dia bukan dalam bentuk mansub lah, tapi jumlah, syibhi jumlah. Okay. Cerita ni semua tu khabar mansub. Tapi bila i'rab, kita i'rab satu kalimah kan, kalimah by kalimah. Okey. Saya cuba Ustazah. Okeylah, 90. Silakan. Ya, ayat 90 ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu. Bagian. Sorry. Tak dengar. Tak Kalau dengar. boleh, kalau sebaiknya kalau kita baca, okey, bila kita Ya. masuk tengah-tengah, dekat mana-mana bahagian Quran, ni ramai juga yang mungkin tak perasan ataupun tak tahu kan. Bila kita jadi orang yang kedua, ketiga, kita baca ayat ni, kita baca auzubillah je. Kita tak aus. Jangan kita tak perlu baca bismillah. Melainkan dia permulaan surah ada tulis bismillah.
Okey. Sebab kadang-kadang ayat tu tak sesuai untuk the bismillah. Dia jadi bismillah ni bila permulaan, masa mula-mula kita baca. Bila tengah-tengah kita tahu sahaja. Kemudian kalau kita nak ambil nafas, kita kalau boleh kita berhenti lepas daripada perkataan ni. Tempat yang kita berhenti tu pun kira okey jugalah. Maknanya potong. Jangan satu perkataan tu kita ambil nafas kat situ. Macamnya contoh kita ambil nafas lepas tu kita berhenti. Anafusahum, tak boleh macam tu. Tu salah dari segi Quran ni lah bacaan ya. Lepas tu macam ni kan ayyunazila. Jadi kita bukan ai tu. Tak apa kalau kita tak dapat buat bunyi tu ai tu. An yunazila Allahu, itu pun lebih sebab kita tengah belajar macam ni tu pun tak apa. Jadi jangan berhenti macam ambil nafas tu pada kita potong perkataan. Ya, jangan potong. Macam yakfuru kita ambil yak. Lepas tu furu bima an lepas tu berhenti. Zala Allah. Tak boleh. Tu terlarang lah. Ya. Jadi kita cuba lagi sekali. Biar Cuba sekali pendek. lagi. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum ayyakfuru bima Ayyakfuru. ayyakfuru bima Ni dua ada waw. Ayyakfuru bima anzalallahu bagya. ayyakfuru bima anzalallahu bagya ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadih. Okey, macam itulah. Kalau tak sampai pun berhentinya pada min. Sambung ambil nafas. Boleh juga. Ini dua harakat. Kalau nampak macam ni, dua harakat. Ada ya kecil ni. Ya saghirah. Kalau macam ni, ada tanda mat jadi lebih lagi lah. Tapi kalau berhenti terus tak ada mat. Macam tu. Okey, teruskan. I sambung je. Faba'u bighadabin. Nampak kalau waw tak ada apa-apa atas dia, dua harakat. Harakatain. Jangan, sebab apa ni yang menunjukkan pada kita, kalau waw ni biasanya mereka ni. Jadi kalau kita pendekkan, macam tadi yakfuru bima, maknanya ia engkar. Tapi kena ada waw tu, mereka engkar. Itu jangan buang. Wow tu. Nampak ni macam tapi dia tak signifikan pun, tak ada baris. Sebab dia tak ada baris tu sebenarnya ada baris sukun. Hamzah, dhamma, waw, sukun, sama juga sini. Ra, dhamma, waw, sukun, ru. Tapi dalam tulisan ni, bila waw tak ada apa-apa, kosong. Alif tak ada apa-apa atas dia. Maknanya baca dua. Ni alif kosong atas dia. Tak ada tanda, tak ada simbol. Baca dua harakat. Ada alif, tak ada apa-apa atas dia pun dua harakat. Macam ni. Azab. Jadi ada waw, dua harakat. Okey, seterusnya. Ulang balik. Faba'u. Faba'u bighadabin ala ghadab. Salah huruf. Bighadabin. Tebal. Bighadabin ala ghadab. Ghadab maksud lain. Ghadabin. Okay. Faba'u bighadabin ala ghadab. Betul. Walil kafirina azabum muhin, sorry. Walil kafirina azabum muhin. Baik, alhamdulillah. Okey, seterusnya. Bi sama. Amat buruk. Amat buruk. Ma is apa yang? Betul. Ishtarau. Ishtarau.
Kalau kita Ishtarau penggal bih. kan, kalau kita penggal dia balik semula baris. Macam kita tengok yang ketiga. Yang ketiga fathah, maknanya yang ini kasrah. Ishtarau. Jadi terjemahan Aha. dia, Ishtarau telah hmm, menjual oleh mereka. ya, Right? betul. Telah menjual oleh mereka. And then he Akannya. akannya or dengannya, right? Dengannya tu sebab dia ikut B tu. Kalau tak B tu ikut ishtara, dia tak bentak. Kita tak terjemah pun dah tak apa dah. Tapi dia Okay. ada kat situ. Anfusahum akan Okey. diri-diri bagi mereka. Ya, akan diri-diri bagi mereka an An bahawa mhm, yakfuru mereka ingkar. mereka engkar. Bi kepada Ya. ma apa yang Hmm. anzala telah Hmm. menurunkan oleh ia Ya. FD kan. Mm-mm. Oh, and then the next one oleh Allah Betul. uh, Bagian bagian aha maf'ul li ajlih. Tambah kerana kerana bagus. Kerana ya bagian kerana ialah kedengkian. okay, Seronok kerana kan? Bila kita kedemikian dah belajar, lepas tu kita dapat apply terus yang kita belajar. ya Kerana kedengkian an bahawa hmm, yunazzila. yang tadi itu kan ia menurunkan sebab ada ya ia Betul. menurunkan oleh Betul. Allah Ya. min daripada Mhm. and then fadlihi Fadlihi kurniaan. kurniaan Mm-mm. kurniaan Kurniaan. daripadanya Ya. ala Ala. atas Mhm. man is sesiapa yang Betul. Orang yang pun boleh. Sesiapa yang pun boleh. Orang uh, yang. Bukan orang-orang. okay Silap. yasha'u Hmm. okay ia kehendaki Ya. min daripada Ibad. ibadih Hamba baginya Ya. Betul. and then Fa. sabau okay this one Kembali. Lalu. Fi'il lalu madhi. okay lalu telah kembali Hmm. oleh mereka Hmm. and then B dengan Aha. this one is Kemurkaan. kemurkaan Hmm. okay atas Hmm. lagi kemurkaan right Suatu kemurkaan yang lain. suatu kemurkaan yang lain okay walil kafirina dan orang-orang yang ingkar Bagi. dan bagi orang-orang yang ingkar Mubtada mu'ahar tambah uh, terdapat ataupun ada. okay this is the same ke macam tadi tu Yang mana? Bukan. Ini yang sebab kerana dia tu kerana bukan, tak sama. Dia tak marfu'. Kalau kerana tu masuk mesti baris mansub, ni marfu'. Jadi dia ni sebab dia mubtada yang dikebelakangkan, dikemudiankan. Sepatutnya al-azabu kan al-azabul muhinu lil kafirin. Tapi sebab dia nak kebelakangkan, jadi azabum muhinun. Dan bagi orang-orang yang ingkar terdapat siksaan yang menghina. okay yang menghina Tambah. sikit Ya. Mm-mm. terdapat seksaan and then yang Hmm. menghina
menghinakan. Boleh. SIF Sifat. Betul? Ya. Alhamdulillah. Saya ulangkan. Amat buruk apa yang telah menjual oleh mereka akan diri bagi mereka, bahawa mereka ingkar kepada apa yang telah menurunkan oleh Allah kerana kedengkian, bahawa ia menurunkan oleh Allah daripada kurniaan daripadanya atas orang yang ia kehendaki daripada hamba-hamba baginya. Lalu telah kembali oleh mereka dengan suatu kemurkaan di atas satu kemurkaan yang lain. Dan bagi orang-orang yang kafir terdapat siksaan yang menghina. Kemurkaan tu maknanya masuk neraka jugalah kat sini ayat ni . Jadi seburuk-buruk apa yang mereka tukar. Mereka tukar apa yang ada pada diri mereka tu iaitu petunjuk ni tadi. Petunjuk yang tadi mereka dah kenal, mereka tahu kitab yang membenarkan. Padahal dulu mereka nakkan sesuatu yang dapat membantu mereka mengatasi orang-orang yang engkar pada waktu mereka. Tetapi bila datang kemenangan yang mereka pohonkan tu dengan syarat mereka ikut petunjuk, ikut pada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mereka dah kenal pun, dalam buku mereka dah diceritakan, mereka ingkar. Maka Allah laknat mereka. Mereka ni dia termasuk orang-orang yang ingkar dan dilaknat. Ya, Allah laknat. Jadi perbuatan mereka menukar petunjuk dengan apa saja kehendak mereka tu adalah sangat buruk di sisi Allah. Jadi sebab apa? Apa yang mereka buat tu ialah mereka ingkar apa yang Allah turunkan. Apa dia yang Allah turunkan? Al-Quran. Kenapa? Sebab mereka ingkar tu bukan sebab mereka tak faham, sebab mereka tak tahu, tapi semata-mata kerana kedengkian. Apa yang mereka dengkikan? Kerana Allah turunkan kurniaan dia tu kepada hamba Allah yang Allah pilih ni tadi. Contoh kira Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi-Nabi yang selepas Nabi Musa tu. Dia macam-macam alasan lah. Sebenarnya dengki saja. Sebab kalau dah dapat kat Nabi yang bercakap benar, Nabi ni tak bohong, Nabi akan melaksanakan sesuatu yang tidak mengikut kehendak mereka tu. Nabi akan ikut kehendak Allah. Tapi itu yang menyebabkan mereka dengki. Kenapa bagi? Kalau dapat kat dia, dia akan ubah. Dia akan tulis balik. Dia akan pindah. Jadi kat situlah Allah kata mereka ni kembali disediakan tempat untuk mereka kerana dengan kemurkaan. Tempat yang disediakan untuk mereka di akhirat tu esok adalah dengan kemurkaan dan kemurkaan atas satu kemurkaan lain kerana terlalu banyak apa kejahatan yang mereka lakukan. Jadi azab tu menghina. Siksaan yang mereka dapat tu akan menghina mereka lah. Padahal sebenarnya mereka dikatakan apa Allah kata dah lebihkan mereka atas sekalian alam. Baik, sambung ayat 91. Ya, sebelum tu nak tanya. Ya Kak Ram, Kak Lah. Ya silakan. Rodok ni sebab apa kita tambah yang lain tu? Sebab dia macam dari segi bahasa dia itulah. Kemurkaan yang lain. Satu kemurkaan maknanya satu kemurkaan jenis-jenis. Bukan jenis Kemurkaan yang lain lah. Tambah yang lain. Dia macam tambahan yang dah sedia ada lah. Oh, yang sedia ada. Bukan Dari kita segi ada macam tadabbur. tak ada lah. Apa dia? Tak ada. Tak ada lah Dia macam tadabbur. Tak ada. Dia sebab dari segi tadabbur dia tu, maksud dia macam itulah. Ada untuk menyedapkan ayat lah. Menyedapkan. Boleh lah. Mereka dengan mereka itu kan. Macam tu. Mereka itu. Mereka. Bukan mereka. Bukan gandaan tapi penegasan. Kalau macam ni, mana nak menunjukkan bukan satu kemurkaan tu. Bukan satu kemungkaran yang mereka buat tu. Keingkaran tu banyak. Jadi kemurkaan tu pun berlapis-lapis lah. Maknanya bertubi-tubi lah ke atas mereka. Macam tu lah. Okey. Kita cuba. Okey, silakan Kak Sal. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ
قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. Ya. Sini hujan Wa, sikit. Teacher, bising ya. sikit. Hmm. Allahumma sayyiban Turun. nafi'an. Ni macam mendung je, belum lagi. Sampailah Dan tu kejap lagi. apabila Hmm. telah dikatakan ia bagi mereka, Ya. telah beriman oleh mereka dengan Aminu. Dia bukan amanu. aminu. Hmm. Telah Berimanlah. dia ni Fi'il amar. amar. Okey Hmm. okey. Kat bawah tu ada tulis. Berimanlah amar, okey FA. Berimanlah oleh kamu dengan apa yang atau Kepada. kepada apa yang Mhm. telah menurunkan oleh Allah, Mhm. telah berkata oleh mereka, kami beriman kepada apa yang telah diturunkan ia atas kami, dan mereka ingkar kepada apa yang teacher? Wara'ah. Di belakang. Di Di belakang. Wara'ah. Di belakang Bagi. baginya Wa tu bukan dan Di belakang dalam baginya. keadaan Hmm. wa dia adalah kebenaran. Hmm. Sedangkan ia waw hal. Wa ni sedangkan. Sedangkan ia adalah kebenaran dalam keadaan yang membenarkan Hmm. Betul? bagi apa yang bersama bagi mereka. Ya. Kul, katakanlah oleh engkau, falima. Fa maka. Fa maka. Lima jar. Li bagi. Lima. Li bagi. Ma apa? Ma apa. Bagi apakah? Tapi bila dah jadi lima ni, selalunya kita terus kata mengapakah. Kalau orang Kelantan kata bakpo. Bakpo. Ada maka tak ada dah lah kalau tu. Ada. Maka Ada. tu memang ada. Dia ada tiga ni. Jadi apakah. maka mengapakah? Dia terus maksud dia maka mengapakah. Bagi apa tu kita terus terjemah mengapakah. Maka mengapakah? Sebab apakah? Macam itulah mengapakah. Limadha. Kenapa? Taqtuluna. Kamu membunuh Ya. akan para nabi bagi Allah Ya. daripada daripada sebelum. Ni tapi baris dhammah. Jar ni tapi baris dhammah. Kenapa? Tadi tambah apa? Oleh. Tak. Ini. Macam tadi ni Kak San. Sebelum itu. Daripada sebelum itu. Daripada sebelum itu jika. Cuma kita tak payah letak min fili tu dah. Tak payah. Daripada sebelum itu. Itu maksud dia. Jika adalah kamu. Ya. Adalah kamu mukminin. Orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Ya. Alhamdulillah. Dan ingatlah ketika dan ingatlah apabila telah dikatakan ia bagi mereka. Apa kata bagi mereka tu? Apa perkataan yang telah diucapkan bagi mereka? Dah khabar kepada mereka ni. Suruh berimanlah oleh kamu. Seperti apa yang telah beriman, kepada apa yang telah Allah telah turunkan. Orang cakap kat dia. Macam tu. Berimanlah kepada Quran. Mereka berkata, kami hanya beriman. Kami hanya hendak beriman kepada apa yang telah diturunkan atas kami je. Kami hanya beriman dengan apa yang ada pada kami. Dalam keadaan, sedangkan, ni dia kata dia. Ni kata dia kan. Ni dia ulang balik. Kami beriman. Sedangkan, padahal, kat sini padahal. Padahal mereka engkar kepada apa yang di belakangnya. Apa yang menyusulinya. Pedang benda itu diturunkan. Sedangkan ia adalah kebenaran dalam keadaan yang membenarkan bagi apa yang bersama mereka. Yang mereka kata mereka hanya nak beriman kepada apa yang diturunkan ke atas kami itu.
Kan mereka kata macam tu. Tapi sebenarnya Allah kata padahal mereka ingkar kepada apa yang di sebaliknya. Yang bersama mereka pun mereka ingkar. Dengan yang selepasnya tu pun mereka ingkar. Sedangkan ia adalah kebenaran dalam keadaan yang membenarkan bagi apa yang bersama mereka. Jadi katakanlah oleh engkau, kalau betul begitu, falima taqtuluna anbiya Allah min qabl in kuntum mu'minin. Kalau betul, mengapa pula kamu membunuh akan para nabi Allah sebelum ini jika kamu orang-orang yang beriman? Maknanya dia memang dah tempelak lah Nabi, tempelak mereka ni. Dia cakap kan macam sebelum ni, waqalu qulubuna ghulfati, kami tertutup. Kau yang tak nak, kami tak nak dengar kau, kami tak nak beriman pada kau. Lepas tu apa yang ada pada kami ni dah cukup dah. Apa yang ada pada kami ni, kami nak beriman apa yang ada pada kami je. Engkau tak boleh nak ajar kami apa-apa dah. Engkau dengan dia menghina Nabi SAW semua tu lah. Jadi bila dia suruh macam-macam, dia tak nak ikut tu, Nabi tanya tu. Allah suruh tanya. Kalau betul engkau beriman kepada kitab yang ada pada engkau saja, mengapa kamu bunuh Nabi sebelum ni? Mengapa kamu cubaan membunuh Nabi Isa? Betapa dengki mereka kepada Nabi yang Isa. Sebab Allah kurniakan kepada Nabi Isa mukjizat. Memang dengkilah. Nanti dia alasan dia yang macam sebelum ni kita baca kan ayat semalam tu, dia tebus, dia berperang, dia saling berbunuh, lepas tu dia keluarkan ransom, lepas tu dia juga yang menjual tebusan tu, dia bebaskan, lepas tu dia usir semula, dia buat macam tu. Jadi mereka ni memang ditempelak, dibongkar kisah mereka oleh Allah. Seterusnya ayat 92. Saya cuba Syida. Okey, Syida. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم الإجل من بعده وأنتم ظالمون. Kalau kita baca Ain ni, Ain adalah lagi satu huruf yang kita sering abaikan dia kalau dia berbaris kasrah. Ni kena bagi penumpuan juga ya. Kalau al-ijla, jangan bila bawah dia terus jadi hamzah. Kita mengubah maksud. Lepas tu hi. Hi pun selalu bila dia baris kasrah, kita jadi macam terabaikan dia. Jangan macam tu. Dia ada hak dia masing-masing. Okey, silakan. Thank you. Dan benar-benar pasti telah datang oleh ia akan kamu oleh Musa dengan keterangan kemudian telah mengambil oleh kamu al-ijlah akan patung anak lembu daripada ba'dihi sesudah baginya. Ya Kak ini je sedangkan antum kamu adalah orang-orang yang zalim. Betul. Ya Kak ini nak tanya apa? Al-Ijlah tu dia memang khusus untuk patung anak lembu ya. Dia tak sembah lembu tu, yang lembu yang kena cari tu. Dia buat, kan dia ada buat patung anak lembu. Lembu tu tak sebesar lembu betul. Jadi patung, dan patung tu mengeluarkan bunyi tu. Dia suruh dia macam jadikan macam tangkal ke macam itulah, dia mengeluarkan bunyi. Dia buat daripada emas kan. Dia suruh infak juga. Samiri tu nama dia. Kak Aini tanya sikit je, saya banyak pula. Okey, tak apa.
Ya ke? Kak Aini nak tanya tu je ke? Maknanya kalau patung yang selain daripada anak lembu, kita tidak panggil Al-Ijlah lah. Bukan. Mm-mm. Dia memang khusus cerita tu. Dia buat patung tu. Patung anak lembu. Dan dia boleh mengeluarkan bunyi. Mungkin dari segi akustik dia ke macam mana bunyi tu bukan apa. Angin, lubang yang dia buat pada lembu tu. Macam itulah. Samiri tu. Okey, nanti kita sambung. Okey, jadi kat sini tadi dan benar-benar pasti telah mendatangi oleh ia akan kamu oleh Musa. Maknanya dan benar-benar pasti Musa telah datang kepada kamu dengan keterangan-keterangan. Dengan keterangan maknanya dengan kitab, dengan mukjizat, dengan tanda-tanda kebesaran daripada Allah. Kemudian telah mengambil oleh kamu. Kemudian kamu telah mengambil patung anak lembu tu daripada sesudahnya. Maknanya sesudah peninggalan dia. Dia tinggalkan sekejap, mengambil satu kesyirikan, ya, satu dalam bentuk berhala lah. Sedangkan kamu adalah ataupun dalam keadaan kamu adalah orang-orang yang zalim. Zalim ni apa? Kesyirikan yang paling, kezaliman yang paling dahsyat, yang paling besar ialah syirik. Sebab itu kita kalau syirik ni kita tak boleh pandang ringan. Mana kadang-kadang ada orang nampak syirik, dia tak rasa apa. Dia tak rasa apa, macam tak apalah apa salah sebab especially kalau benda tu nampak baik. Sama ada memuja orang berlebih-lebih kan, memuja tokoh. Tapi itu sebenarnya syirik. Ada macam, yalah banyaklah kita tengok kadang-kadang zikir-zikir ataupun apa benda panggil macam nasyid-nasyid yang tertentu tu. Ada nasyid tu. Kalau tengok dia punya, kalau kita faham bahasa Arab tu, maknanya orang Arab juga yang buat. Orang Arab ni kan semuanya betul. Habis dia, jadi dia buat tu, memang maksud dia tu syirik. Maksud dia mensyirikkan Allah dengan siapa? Dengan Nabi SAW. Macam keturunan, bukan keturunan. Macam kaum Nabi Isa dulu. Meninggikan tokoh tu sehingga menyamakan tokoh tu seperti Nabi Allah SWT. Yang tu sampai kata anak kan. Dan kezaliman yang paling dahsyat, yang paling besar ialah syirik. So syirik itu tak perasan ke tak perasan? Wallahualam. Okey, bila kita menolak apa yang ada pada diri Rasulullah, maknanya kita tak nak ambil contoh Nabi. Kita ambil untuk ibadah ni, kita kata kita nak ambil contoh yang bukan Nabi lah. Sebab lagi macam nampak best, lagi hebat ke, lagi pada mata kita nampak macam. Tapi tak ada sandaran dia. Nabi tak buat macam tu. Tu maknanya kat situ bahayalah kat situ. Samalah dengan Bani Israel nanti. Kami hanya nak beriman kalau orang ni je sampaikan kami. Kalau engkau yang sampaikan, kami tak suka. Kami tak nak dengar. Dia macam itulah. Padahal apa yang Nabi nak sampaikan tu, musaddiqal lima ma'ahum sama. Pada Allah dia cerita. Allah cerita Nabi Musa tu datang dah, bawa dah. Tapi Nabi Musa tinggalkan sekejap pun dah ambil patung anak lembu. Macam itulah nak sembah pula. Dalam keadaan itulah syirik tu. Walaupun dia punya alasan, tak apa, nanti kita nak ingat Allah. Ataupun dia akan mendekatkan kita lagi kepada Musa. Bagi dia tinggal macam ni, macam mengada-adakan sesuatu yang tak ada. Nanti Nabi Musa boleh datang kepada kita. Macam itulah maksudnya boleh lagi berhubungan kita. Sebelum ni kan dia minta, tu kan dia suruh Nabi Musa, Musa tolong kau pergi minta dengan Tuhan kau. Dia punya cara tu sangat-sangat kurang ajar lah sebenarnya. Dia menggunakan. Okey, seterusnya ayat 93. Okey, panjang sikit ni. Siapa nak berbagi, tadi pun panjang juga tapi boleh je kan? Kita buat sama-sama lah. Tapi siapa nak baca, seorang aje lah baca. Kalau tidak nanti bunyi itu berlawan-lawan. Saya baca, Ustazah. Baik, okey, silakan Kak Munah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur. Khuzu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihimul 'ijla bi kufrihim.
قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. Ya. Okey, sama-sama kita buat. Kalau Kak Munah boleh teruskan. Wa dan Dan ingatlah ingatlah ketika akhadna mengambil oleh kami telah mengambil oleh kami kami mithaqa perjanjian akan daripada perjanjian kami. daripada kamu. Teacher, macam kita nak letak daripada tu. Ini masa kita belajar dalam modul 1 frasa nama dan frasa sifat. Nanti tengok balik semula yang tu. Okey. Ataupun kalau dalam buku ni kita ada mil tu. Betul-betul. Dalam kita punya ni kita kata mil. Kalau lupa pula, ingatkan Kak ni tanya yang betul lah tu. Ada mil tu kita tambah. Tapi kalau tak ada mil macam mana kita nak kenal? Tu kita balik semula lah pada pelajaran tu. Contoh kalau kita tengok Quran lah kan, Quran yang tak ada color-color ni. Macam mana nak kenal lah tu, kena tengok, baca balik lah dia punya guideline tu. Maknanya dia ada 2 kalimah. Kalimah awal biasanya dia mesti isim cacat. Yang kedua tu yang isim lengkap. Isim cacat dengan isim lengkap. Itu je. Isim cacat dengan isim lengkap. Isim cacat, isim lengkap. Okey. Lepas tu kita fikirlah nak tambah tu tengok sesuaian ayat. Sama ada nak tambah min, fi ataupun li. Okey, sambung. Wa dan sedangkan ni wa dan waw hal. Jadi sedangkan rafa'na telah mengangkat oleh mengangkat oleh kami di atas kamu. Ke atas ke di atas? Ni kena tanya pakai bahasa Melayu. Kita tengok konteks cerita dia ni. Kamu agak mengangkat ke atas lah, di atas lah kot lah. Atas. Ataupun above you lah. Di atas bagi kamu. Bolehlah. Itu. Akan bukit itu. Bukit itu ataupun bukit itu ataupun Tur Sina. Tur tu maksudnya bukit. Tur mana dapat Sina? Mungkin dalam ayat yang lain ataupun dalam tafsir. Bolehlah kita kata akan Tur Sina. Tur tu maksudnya bukit. Sebab itu saya lebih kalau kita tak tahu maksud dia bukit itu. Bukit itu. Khuzu ambillah oleh kamu akan apa yang ataina telah memberi oleh kami akan kamu. Telah memberi oleh kami akan kamu dengan teguh boleh, dengan kekuatan boleh, dengan kuat pun tak apa. Dengan kekuatan, dengan kuat, dengan satu kekuatan ataupun dengan kuat. Dengan kuat lah. Atau tak payah letak sesuatu. Wa dan oleh kamu. Telah berkata oleh mereka sami'na kami telah mendengar oleh kami dan telah menderhaka oleh kami. Wa usyribu dan sedangkan ni sedangkan juga ataupun dalam keadaan ni. Ni kata dia hal boleh, hal ni boleh dua lah. Sama ada kita kata sedangkan ataupun dalam keadaan. Dalam keadaan. Telah dituangkan. Dalam kan telah ini ke? Dia telah dituangkan. Fi'il madhi majhul. Telah dituang mereka.
mereka. Telah dituang buruknya. Sekejap. Bukan minum pun sama kan? Minum. Minum. Tapi dalam ayat ni sebab dia majhul, kita kata telah dituangkan mereka. Telah dituangkan mereka di Ke dalam. Di dalam. dalam. Jadi kalau kita nak kata minumkan dalam hati tu macam tak kena kan? Dia tak Dalam minum dalam hati, jadi hati-hati tuang. mereka. Di dalam hati-hati Hati-hati bagi mereka. mereka akan akan ni yang akan kecintaan. Dia ada yang kita tak nampak lah. Kecintaan bagi ataupun kecintaan patung anak lembu. Kecintaan patung anak lembu. Dengan ataupun ni. Dengan disebabkan keingkaran. Keingkaran bagi mereka. Keingkaran bagi mereka. Ataupun kalau dah tahu tak nampak dah MIL dia tu, kat bawah ni pun tak tulis. Tak ada MIL lah. Tak ada MIL. Tertinggal. Katakanlah Dalam buku pun tak ada. Dalam buku pun tak ada. Tertinggal itu. Dia patut majrur lepas tu MIL. Dia macam ni lah, MJR lepas tu MIL kat sebelah dia. Tak apa. Nanti kita buat. Bagi mereka. Katakan Kul, katakanlah oleh engkau amat buruk apa yang ni tamyiz ni kan, tapi tamyiz ni bukan dalam nakirah, nampak dalam isim ma'rifah, boleh juga tu. Seburuk-buruk ataupun amat buruk apa yang ia menyuruh. Ia menyuruh akan kamu. Memerintahkan tadi pun boleh tau. Boleh. Menyuruh akan kamu kepadanya imanu. Oleh keimanan bagi kamu. Jika boleh adalah kamu orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Habis page ni. Dan ingatlah ketika telah mengambil oleh kami akan perjanjian daripada kamu dan telah mengangkat oleh kami. Perasan tak perkataan rafa' ni? Kita guna tak dalam bahasa kita? Tapi selalunya bila kita cerita pasal sultan, kami merafa' sembah, merafakkan hormat, merafa' kita tambah. Mengangkat itu. Dan telah mengangkat oleh kami ke atas bagi kamu akan bukit itu. Warfa' ni kan ada mengangkat juga kan? Rafa' lah. Rafa' betul. Rafa'. Tak ada wah. Yang mana dalam ni? Duduk iftirash tu. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni. Dia jadi fi'il amar irfa'. Irfa'ni. Tadi wa tu tak kat situ sebab maktuf kepada yang sebelum tu lah. Ambillah oleh kamu akan apa yang telah mengurniakan oleh kami akan kamu dengan kuat. Dan dengarlah oleh kamu. Ni ingatkan Allah kata macam ni kat mereka. Tapi mereka buat apa? Telah berkata oleh mereka. Kami telah dengar. Kata juga nak jawab. Nak react. Sami'na wa'asaina. Dan telah menderhaka oleh kami. Lalu disebabkan itu kata mereka macam ni dan telah dituang mereka dalam keadaan telah dituang mereka. Mereka cakap tu dalam keadaan mereka dalam hati mereka tu terlalu cintakan kepada kesyirikan lah. Dia nak kekalkan dan telah dituang mereka dalam keadaan telah dituang mereka di dalam hati-hati bagi mereka kecintaan akan kecintaan patung anak lembu dengan keingkaran bagi mereka disebabkan keingkaran bagi mereka. Katakanlah oleh engkau bi'sama ya'murukum, sungguh amat buruk apa yang keimanan kamu menyuruh kamu dengannya. Kalau kamu ni orang yang beriman, sangat buruk apa yang keimanan kamu tu suruh kamu buat. Apa yang kamu buat ni
Macam itulah. Ni Cakap macam kena cakap kena perli lah ni. Teacher, Ya. dituangkan kecintaan dituangkan Mm-mm. kecintaan ke dalam Dituangkan dekat sini. Dituangkan usyribu. Tapi al-ijla tu. Di dalam hati-hati bagi mereka akan Maknanya, kecintaan. maknanya hati mereka telah selalu meresap kecintaan. Kecintaan menyembah. Kecintaan menyembah. Nak berhala tu memang lebih syok lagi. Macam orang macam semalam ayat yang kita baca tu, orang tu bila sebut Allah je macam dia tak boleh, dia resah, gelisah, dia cemas. Macam itulah maksud dia. Tak apa Kak Aini. Maksudnya jawab Kak Aini tu, tapi maksud cerita dia tu macam itulah. Sebab cinta dia kepada kesyirikan tu dah sangat tebal. Dia tak boleh nak berlapang, dia tak boleh berlepas diri. Macam kadang-kadang kita nampak, macam kita rasa kita terlibat tak benda tu? Satu lagi teacher. Dia memang cakap ke dia ni dia dengar tapi dia derhaka. Maknanya sangat rude. Ya, Tak dia cakap tahan. memang sangat teruk. Dia cakap tapi kami dengar tapi kami tak nak buat. Itulah. Memang Nak dia ikut. sombong. Rasa Kalau nak Allah kata, terlempar. mereka kata. Kita rasa nak tampar kan. Tapi Allah yang lebih sabar. Allah suruh kita jangan jadi macam mereka. Macam sekarang dekat Israel tu. Tapi kita, macam mana kita tak boleh juga nak boykot. Kadang kita susah benda tu. Boleh jadi kita pun ada kecintaan kepada macam hubud dunia lah kalau sekarang perkara tu. Dia tak percaya Tuhan. Betul? Dia tak percaya Tuhan. Tapi dia percaya dia tu the chosen one. Macam mana kau ni macam tu? Kan? Memang dia orang cakap macam tu kan? Israel tu sekarang. Dia cakap macam tu. We don't believe in God. Memang bukan kata kurang hajar, tak tahu dia tahap apa. Lepas tu dia kata, but we are the chosen one. That's why we do. Siapa yang choose kau? You are chosen by whom? Dia nak menghalalkan apa yang dia nak buat. Itu sebenarnya tidak. Dia semua rabai dia ke? Kalau rabai dia tu betul yang beriman, tentu dia dah ikut Nabi SAW. Tentu dia dah Islam dah. Tapi tidak. Mereka ni memang bangsa yang macam ni lah Allah dah cerita kat kita. Sami'na wa asaina. Dengar. Bukan dia tak dengar. Tapi memang dia pilih untuk derhaka. Jadi perbuatan dia tu Allah lorongkan lagi. Bagi dia buat. Apa yang dia nak buat. Allah bagi bukan izinkan. Allah allow it to happen. Sebab apa? Supaya kita ni sedar diri. Jadi siapa yang Allah nak pilih. Bukan dunia ni yang kita nak kejar. Kita nak cari. Orang macam itulah. Kalau baca lagi kan nanti kita baca lagi kisah dia macam mana terjadi juga kat kita macam tu. Maknanya kita tak boleh nak lepaskan dari diri kita ni daripada kesyirikan tu. Macam itulah. Kadang-kadang bukan dari segi macam ibadah khusus tu. Tapi muamalat kita. Tapi sistem perbankan kita. Tak boleh. Mana boleh. Sistem perlindungan, insurans kita. Kita ada khairat. Kematian tapi kita rasa tak cukup, kita kena ambil juga yang macam khairat kematian yang bukan daripada Islam lah, insurans contohnya. Kita boleh berlepas diri benda lain tapi yang tu tak boleh. Kadang-kadang dari segi ekonomi, dari yang lain ibadat semua ikut sunnah, tapi bab ekonomi tak boleh ikut Nabi. Bila lagi satu bab Quran, education tak boleh. Kita nak juga kepada sesuatu yang campur lah. Maknanya bukan campur macam mana? Campur lah syirik sikit. Syirik sikit tak apa. Tapi kita selalu rasa macam kita lebih pandai daripada Al-Quran Al-Hakim yang kita kata ni. Kita lebih pandai daripada Nabi. Yang kita tahu Nabi tu cerdik, Nabi tu amanah. Tapi macam tak boleh nak ambil yang Nabi cakap tu. Macam bila sebut je Quran, pelajaran pendidikan Quran, tu kita kata baca semalam tu 39-45. Ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Mereka ni tak percaya pada akhirat. Maknanya kalau percaya pun dia tak percayalah. Maknanya hati dia jadi cemas. Apabila wa idza dzukirallahu wahdah
Ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirat. Serta merta apa hati orang-orang yang tidak percaya, tidak beriman kepada hari akhirat ni mereka akan jadi cemas. Ishma'azzat tu maksud dia cemas, resah, gelisah. Macam mana ni? Tak boleh. Wa idza zukira min duni, apabila disebutkan selain daripada tu maknanya kata ada syirik sikitlah. Dia apa wa idahum yastabshirun, serta merta mereka rasa okey, yang ni okey, yang ni dia gembira, dia boleh bersetujulah kat situ. Dia banyaklah dalam kehidupan kita ni, bila kita dengan kehidupan kita, bila yang bercakap ni pun tidak boleh kata dia terlepas daripada kesyirikan tu. Sebab tu peringatan tu kena sentiasa je ada. Sebab check yang Allah wajibkan kita tu fahamlah. Bila kita faham, kita nampak Allah tolong kita ni, Allah nak bantu kita sebab nak betul renewkan ikrar kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jadi humble yourself before Allah every day 17 kali sehari tu baca. Macam tu. Jadi sentiasa doa. Sebab tadi tengah solat tu ingat tengah solat tu buat keluar je solat dah syirik sikit. Kadang cakap kita ingat kita yang pandai, kita yang bagus. Kadang kita macam kita punya yalah perkataan banyaklah syirik yang macam riak tu kan, semua tu termasuk dalam bab syirik. Kita buat tu ajak orang pada diri kita, kita mengajar ke, kita belajar ke, kita baca Quran ke, nampak macam baca Quran tapi tak. Ataupun kita baca Quran tapi kita tak nak ikut cara Nabi, kita nak ikut cara guru kita, atau kita tak nampak. Dalam Quran tu pun banyaklah. Benda, dalam kita nak buat ibadah ni lah yang selalunya benda ni lebih lagi berbahaya kalau kita tak faham apa yang kita sebutkan. Macam itulah. Saya pun macam saya kata tadi tak terlepas daripada perkara ni. Jadi bersyukur sangat-sangat kita dapat belajar. Bila kita faham dalam solat kita renew syahadah kita. Sebab kita ni tak terlepas lah. Takut je kalau kita buat macam ni. Allah terima ke tidak. Tu kena ada rukun ibadah tu 3 perkara kan. Kena dengan rasa takut, khauf, cinta dulu. Hub cinta. Yang dia orang ni cinta Allah pun tak. Cinta Nabi pun tidak. Kalau cinta Rasul, macam mana cinta Rasul? Yang macam mana Rasul dah ajar dah. Kalau cinta Allah begini. Kalau cinta Rasul begini. Mesti ikut cara Rasulullah SAW. Rukun ibadah tu 3 tu. Yang pertama, kena ada hub. Cinta. Cinta buat tu kerana Allah. Cintakan Allah. Kedua, kerana khauf. Mesti ada 3 ni. Yang kedua, khauf. Takut kepada balasan buruk daripada Allah. Dan yang ketiga, roja. Dengan hamzah bukan ain. Roja maknanya harap kepada Allah punya balasan semata-mata. Dan nak buat dah bila ada rukun 3 tu pula ada syarat dia. Syarat untuk ibadah, perlakuan kita, pengabdian diri kita tu diterima 2. 1, ikhlas kerana Allah. Ikhlas selalu kita faham lain. Yang Allah sebutkan, yang Allah maksudkan dalam Quran tak sama biasa dengan kita faham. Tawakal kita dengan tawakal yang Allah kata sepatutnya serupalah, mesti sama. Baru kita kata ikhlas lillah. Lepas tu yang kedua kena ittiba' Rasul. Maknanya kena ikut Nabi SAW. Kadang-kadang dah betul dah buat kerana perintah Allah. Tapi tak ikut jalan Nabi. Ikut selain daripada Nabi SAW. Masa tu ketika tu syarat tu tak terpenuhi. Bahayalah, ditolak pula yang kita buat ni. Macam itulah. Na'udzubillah. Kan? Sebab tu, ya. Ikhlas seperti Al-Quran ni macam mana? Ikhlas tu seperti Al-Quran. Kalau kita faham selalu macam mana? Kita semata-mata kerana Allah, kita kata itu ikhlas lah. Buat semata-mata. Semata-mata kerana Allah tu kita ikutlah kan. Maknanya kita ni tak ada ragu. Semua aspek tu. Maknanya dengan ikut Quran ni. Dia mesti ikut Quran tu sepenuh hati kita ni. Kalau ikhlas ni. Macam dalil dia orang bukan kerana manusia, bukan kerana kadang-kadang kena kekuatan kita. Kadang-kadang kita maksudkan biasanya kita tu bukanlah kata Kak Aini Persih. Makna secara umumnya. Bila orang kata amal, orang kata ikhlas, orang selalu faham maksud dia apa. Selalu je. Mesti orang faham maksud dia percuma tak? Betul tak? 1.
Ikhlas. Oh. Kan? Ah, Ikhlas. saya- Yang paling sikit tu, tu ikhlas. Kalau tak ikhlas pun tak guna, kata dia macam tu. Kalau kita solat, kita tak ikhlas pun tak guna, kata dia. Apa dia maksudkan dengan solat tak ikhlas pun tak guna? Dia tak faham lah. Makna solat tu engkau boleh buat ke, maksudnya solat tu kena buat. Walaupun dalam keadaan kita rasa kita tak ada kekuatan ke, kita tak apa tu, ikhlas tu sebab apa? Tahu di perintah Allah. Kalau aku tak buat ni, yang 3 tadilah rukun tu. Kalau aku tak buat ni, aku masuk neraka Allah. Kalau aku buat ni, aku ada peluang untuk Allah pandang aku. Buat kerana Allah tu. Ikhlas tu macam tu. Tapi nak tahu kan perintah Allah, bila kata ikhlas tu kerana semata-mata kerana Allah, bila kat mananya? Bila yang Allah kata ganjaran dia begini? Bila yang Allah kata kat mana Allah kata macam ni? Maknanya kena ada sumber dia tu yang kita kata kita buat tu kerana Allah. Bila Allah cakap, macam itulah. Jadi kalau kita dengan Quran ni, maknanya kita ikhlas tu mesti dengan apa yang Allah kata tu. Kalau kita ikhlas lillah, bila mana Allah perintahkan? Kat mana? Jadi macam mana yang Allah perintahkan pada Nabi dia? Ikut sunnah tu. Tu yang syarat tu. Ikhlas lillah. Macam bertaubat kan? Macam orang nak bertaubat. Kalau orang bertaubat, kalau ikut dalam Quran, dia ada syarat-syarat dia tu. Dia bukan satu je maksudnya. Dalam surah je kadang-kadang orang cakap dia ikut hati dia je. Ikut tok guru dia je. Macam dia tak ada ikhlas lah. Benda tu yang kata tak ikhlas tu. Buat kalau ada orang bagi gaji. Kalau tak ada gaji, dia tak buat. Tak ikhlas lah tu. Selalunya kalau ikhlas biar bila? Manusia ni paling ikhlas ialah ketika kita kenakan bantuan Allah. kan masa tu. Contoh Allah sebut dalam surah berapa tu nak tahu dalam erti kata lain lah, nak tahu manusia ni ikhlas ke tidak apabila dia dah nak dekat mati. Contohnya dia dalam kapal, bila kapal tu kapal tu bergoncang macam kapal terbang, masa tu dia yang paling ikhlas ketika tu. Surah berapa? Itu ikhlas lah tu. Takut cinta ketika tu dia memang tak ada sesiapa pun dia masa tu doa tu memang dia tak ada syirik langsung. Tapi pada waktu yang lain Allah sebut manusia ni dia mengabdikan diri pada Allah tu di pinggir-pinggir. Macam saya kata tadi lah, bila tak ada upah dia tak buat. Contoh kalau saya ni macam itulah. Boleh tak jadi macam tu? Ada kadang-kadang. Tak ada orang puji kita tak buat. Tak ada orang nampak kita tak buat. Tu level masing-masing lah ikut semua tu. Lepas tu apa yang macam ni Allah kata dalam surah 11 ni. Syirik lah ni. Ni cerita pasal syirik. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Dan daripada manusia itu terdapat orang yang ia mengabdikan diri kepada Allah atas harf di pinggir-pinggir. Fa in asabahu khairun, maka jika telah menimpa oleh ia akannya, telah dia mendapat kebaikan tenanglah hatinya kepadanya. Tenanglah hati orang itu oleh ia kepadanya. Dan jika ia ditimpa ujian, berbolak-baliklah atas wajahnya. Jadi kerugian di dunia, telah rugi oleh ia di dunia dan juga di akhirat. Itu adalah kerugian yang nyata, Allah kata. Dia di pinggir-pinggir. Maknanya kita ni kita kena check lah. Kalau kita miskin agaknya kita macam mana? Kita ikhlas tak? Mungkin kita tak tahu benda tu, keadaan tu, ujian kita ni masing-masing, kita kena check untuk diri kita bila kita baca Quran ni. Aku ni kadang-kadang nak cerita pun jadi kita takut pula tercerita diri sendiri kan. Jadi kita macam tu je lah. Kita ambil je lah pelajaran daripada Quran. Tadi ayat mana yang sebenarnya saya nak baca? Saya dah datang ke sini pula. Soalan sebelum Kak Annie cakap tu tadi. Ikhlas kerana tu. Ikhlas tu. Ikhlas. Okey, macam tentang taubat tu kan. Surah Al-Ikhlas tu pun memang betul lah tu. Itu macam kalau kita nak tanda kesyirikan kita ni ada ke tidak. Surah Al-Ikhlas tu. Qul huwallahu ahad tu. Dia cakap kita penggantungan kita tu pada Allah semata-mata. Kalau kita ada juga penggantungan pada benda yang lain, kadang kita ni boleh cakap tapi sebelum kita diuji tu kita sendiri pun tak tahu. Sebenarnya penggantungan aku ni dengan siapa? Kadang-kadang dengan suami kita, kadang-kadang dengan anak-anak kita. Benda-benda macam tu.
Ikhlas kita sentiasa diuji. Yang saya nak cakap tadi surah 4. Sekejap. Surah 4. Kadang dia syarat dia yang lagi susah nak ikut tu kadang mengikut Nabi ke tidak. Sebab kita part tu kita tak belajar. Kadang-kadang sebab kita tak belajar tu. Kita tak ada ilmu. Ilmu tu datang dari mana? Sumber dia Quran. Tapi kita kat mana Quran ni dalam hidup kita? Kadang jauh sebenarnya. Bayangkan macam sekarang kan. Alhamdulillah kita dapat juga ni. Kita tengah belajar. Jadi kat mana prioriti kita? Bila kita dah tahu, kita prioritize apa dalam hidup. Di dalam surah 4 ayat 145 ni Allah sebutkan kita takutlah kita jadi termasuk dalam ni. Munafik ni termasuk dalam golongan yang dia orang tak tahu. Dia je yang tahu kan, Allah je yang tahu dia tu munafik ni. Itu dalam surah 9 pun kalau kita baca, nanti kita bawa kalau sempat ni insya-Allah saya ceritakan. Okey, yang ini innal munafiqina yuqadi'un Allah. Kalau kita ada macam tu, maknanya tak ikhlas lah kan. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu mereka hendak menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Sedangkan padahal dia adalah yang menipu bagi mereka. Allah yang menipu mereka. Okey. Dan apabila telah berdiri oleh mereka kepada solat, maka mereka hendak mengerjakan solat. Bila mereka berdiri untuk solat, mereka berdiri dalam keadaan malas. Mereka memperlihatkan, mempamerkan akan manusia, maknanya kepada manusia. Dan tidaklah mereka ingat akan Allah kecuali sedikit. Itu. Jadi everybody kena check diri sendiri. Saya ni bila cakap ni samalah. Saya kena ambil peringatan juga. Bukannya nak kenakan orang, siapa-siapa pun tak ada. Dan kita ni macam ni lah kita ni kadang-kadang. Mungkin sahabat-sahabat saya dalam ni pun tidak. Mungkin saya je seorang yang macam ni. Wallahualam. Jadi bila nak solat tu rasa malas, dalam keadaan malas. Tapi kalau solat kerana tunjuk-tunjuk pada manusia. Lepas tu kadang-kadang kalau kita solat, tak kira lah solat sunat ke, solat apa ke, kita dah solat tu kita rasa nak cerita pula kepada manusia. Kadang-kadang orang tak tahu pun, satu manusia tak tahu. Tapi kita pula cerita, tak cerita secara peribadi, kita cerita pula dekat social media kadang-kadang. Ada kita very creative when it comes to nak tunjuk pada manusia tu. Macam-macam lah, banyak ibadah lain, bukan saja solat. Itu salah satu contoh. Mereka tidak mengingati Allah. Bukan tak ingat langsung, tapi kecuali sedikit. Mereka tidaklah mereka mengingati Allah kecuali sedikit. Muzabzabina baina zalik. Mereka adalah orang yang sentiasa berbolak-balik di antara itu. Tidak kepada itu mereka itu dan tidak juga kepada ini. Maknanya dia orang ni ke sana pun tidak, ke sini pun tidak, macam lalang. Dan sesiapa yang Allah sesatkan maka tidak sekali-kali engkau dapati baginya suatu jalan. Ni Allah kata ni. Jadi sesungguhnya itu kalau orang yang munafik ni. Dia Allah ceritakan ciri dia. Kemudian apakah kesan kepada dia tu? Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang yang munafik berada di bawah, lapisan yang bawah sekali daripada neraka. Kalau lapisan yang bawah, kalau periuk tu jadi kerak lah tak? Fiddarkil asfali minan nar. Dan tidak sekali-kali engkau dapati bagi mereka suatu penolong. Kecuali, jadi ada harapan. Kita sedang baca Quran. Bila kita faham. Kalau kita dulu munafik tu, maka sekarang ni kita dapat pertolongan daripada Allah sekarang. Sebab kita belum lagi mati. Kita belum lagi jumpa akhirat tu. Kita yakin akhirat tu benar. Jadi kita beriman pada hari akhirat. Allah kata illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang telah bertaubat oleh mereka. Kalau bertaubat mesti ikut cara Nabi bertaubat. Ada tak sahabat-sahabat yang dulu tu mereka dalam keadaan munafik ataupun mereka membuat kesalahan yang banyak, mereka jadi Islam, mereka bertaubat tak? Mereka bertaubat. Macam mana Nabi ajarkan mereka cara bertaubat? Sedangkan Nabi Adam pun Allah ajarkan cara bertaubat. Jadi apa kalimah dia, apa caranya, semua tu Nabi dah ajarkan. Bertaubat. Bila bertaubat mesti dengan ilmu. Wa aslahu. Mesti ada ilmu. Macam mana nak bertaubat tu? So, dia kena belajar. Aslahu dan telah memperbaiki oleh mereka. Nak perbaiki tu mesti dengan ilmu. Ilmu mesti yang sahih.
Al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul. Ilmu itu apa yang Allah kata, yakni Quran, dan apa yang Nabi kata, iaitu sunnah. Wa'tasamu, selepas dah dapat ilmu tu, wa'tasamu billah, dan telah berpegang teguh oleh mereka kepada Allah. Tali Allah tu Quran. Jadi berpegang teguh tak kepada tali Allah ni? Jangan masa bulan puasa je. Maksudnya macam itulah. Dah bertaubat, sahabat bertaubat macam mana? Sebab dia orang anak murid kepada Nabi SAW kan. Lepas tu terus ilmu mesti ada. Kemudian berpegang teguh kepada Allah. Wa akhlasu dinahum lillah. Dan mengikhlaskan ketaatan mereka akan agama bagi Allah. Maknanya buat tu nampak Islam. Sebab kita ni adalah orang Islam. Mana buat tu semata-mata ketaatan kerana agama, akan agama bagi mereka. Cara tiap-tiap hari kita ni lillah, untuk Allah. Faulaika ma'al mu'minun. Bila dah maknanya si ciri-ciri ni terpenuh, maka mereka itu bersama orang-orang yang beriman. Dan kelak diberikan Allah memberikan oleh Allah akan orang-orang yang beriman pahala yang hebat ataupun ganjaran yang hebat, pahala yang besar. Buat apa Allah kata? Jadi macam kena nampak solat kita ke apa tu sebab semata-mata kerana kita bersyukur kepada Allah, kita dapat pengetahuan ni. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Syukur kita tu kerana kita dikurniakan Quran ni. Quran ni lah yang kita nak pegang terus. Bukan pada bulan Ramadan sahaja, bukan sekadar baca hurufnya sahaja. Jadi Allah kata, ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Buat apa Allah nak mengazab kamu jika kamu bersyukur dan kamu beriman? Dan wa kana Allahu syakiran alima, dan adalah Allah syakiran, maha menerima syukur, very appreciative, maha mengetahui. Ini semalam kita belajar isim kana dan juga khabar kana. Jadi penegasan dekat situ bila sebut ni kan. Jadi kat situlah maksud saya ni, kalau kita nampak benda ni, ikhlas kita tu datang sebab kita tahu ni, ini Allah yang kata, bukan kerana kita main ikut-ikut orang. Bila ikut orang, kita tak akan ada satu keteguhan, tak boleh pegang benda sesuatu yang kita nak pegang tu. Kita nak pegang apa? Sebab hanya Quran ni yang Ibnu Mas'ud kata, hablullah, bila ditanya apa dia hablullah, kan dalam ayat yang lain ada sebut wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah dan jangan kamu bercerai-berai. Jadi kalau tak bercerai-berai tu pegang teguh. Apa dia kata, ditanya kepada Ibnu Mas'ud, dia katanya, apa dia hablullah? Hablullah Al-Quran Al-Matin. Al-Quran hablullah Al-Matin. Maknanya dia, Al-Quran itu adalah tali Allah yang paling teguh. Tali Allah yang teguh, bukan yang paling teguh, yang teguh. Itu je tali Allah. Itu yang menghubungkan kita ni dengan Allah. Solat tu kita bercakap dengan Allah. Quran ni Allah bercakap dengan kita. Kita tak nak ke kita sepatutnya prioritize ni dulu. Ini dulu sebab kita nak tahu. Tapi kat mana prioriti kita? Semua tak lebih kena tahu where our priority, kat mana kita punya kepentingan hidup kita ni kat mana. Jadi kita bukan sekadar diri kita, tapi kita nak juga untuk anak-anak kita, cucu kita, sebab mereka ni lah yang akan jadi legacy kita kan. Maksudnya saham kita tu. Bukan lepas diri kita je sudah. Jadi dalam surah 9 tu pun Allah sebutkan tentang, kadang-kadang kita jadi baca ayat macam ni takut. Ya Allah, macam mana nak buat. Jadi Allah tu, bila setiap part daripada Quran ni Allah cerita tau. Maksudnya macam, okey macam ni. Keadaan tu semua dengan Nabi SAW, dengan sahabat baginda. Jadi tak adalah tiba-tiba orang ni terus jadi pandai. Tak ada. Semua macam sahabat Nabi SAW. Allah sebutkan macam ni kan. Yang tahu tentang munafik tu siapa? Allah kata dia je yang tahu. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafikun. Daripada keliling kau tu ada orang-orang yang orang Arab ketika itu, orang-orang yang munafik. Maknanya sampai sekarang ni pun ada tak? Ada. Kadang-kadang kita ni sendiri, kita pun tak tahu. Jadi dan juga daripada penduduk Madinah
mereka berulang, maknanya kembali ke atas kenifakan, kemunafikan tu dan tidak engkau mengetahui tentang mereka. Kami tahu tentang mereka. Kelak kami mengazab mereka 2 kali, marrataini. Kemudian mereka dikembalikan kepada siksaan yang dahsyat. Dan yang selebihnya, wa akharu, dan yang lain. Maknanya dia ada orang yang munafik yang Ustazah, Allah dah tahu. tanya sikit. Ya. Kenapa dia guna kami? Kami, Allah guna kami. Itu bahasa Arab. Macam tu. Menunjukkan kalau diguna kami tu menunjukkan kebesaran, kehebatan, kemuliaan. Itu dari segi bahasa lah. Macam raja kalau sebut better kan. Macam kalau raja sebut kita. Itu menunjukkan dia punya kekuasaan. Lepas tu dan selebihnya ada ni orang ni. Mungkin kita yang termasuk yang macam ni. Selebih daripada orang yang munafik, Allah kata Allah tahu. Kami tahu, engkau tak tahu. Dan kita pun kena fikir macam ni. Kita tak tahu siapa yang munafik di kalangan kita. Tapi dalam kalangan kita ni, ada juga yang akharu selebihnya, mereka mengenali, mereka tahu tentang dosa-dosa mereka. Lalu mereka ni mencampur adukkan amal yang soleh dengan wa akhara sayyi'an, dan yang lebihnya amalan yang buruk. Boleh jadi mungkin Allah bahawa dia mengampunkan ke atas mereka, menerima taubat atas mereka. Maknanya boleh jadi Allah nak mengampunkan mereka. Allah boleh saja menerima taubat atas mereka. Syarat mereka bertaubatlah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi apa nak buat yang lebih ni? Macam kita ni lah. Kadang buat amal saleh, kadang buat amal salah. Kadang-kadang tapi kita sentiasa juga. Kita tetap juga solat. Jangan tinggal solat tu. Sebab dalam solat tu semua peluang doa. Kadang-kadang tak dapat semuanya kita faham, tapi kita dah start, dah nak faham. Kalau dulu masa Fatihah pun tak boleh nak faham. Sekarang Fatihah kita dah faham. Jadi bila kita berdoa tu sekurang-kurangnya berdoa dengan sungguh-sungguh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Yang tu je dulu kan. Jadi Allah kata nak buat apa? Selebihnya pada manusia ni, khudh min amwalihim. Ambillah daripada harta-harta mereka sebagai sedekah. Ia menyucikan mereka. Itu dapat menyucikan mereka dan membersihkan mereka dengannya. Dan doakanlah engkau ke atas mereka. Cerita pasal doa ni, kita ni doakan, saling mendoakan. Ambil harta maknanya kita nampak, oh, kita kena bersedekah. Sebab kita pun belum tentu lagi kita buat amal soleh ke amal salah ke. Jadi sesungguhnya doa engkau berarti kalau situ ketika tu doa Nabi SAW. Maka kalau kita nak berdoa sekarang ni, gunakanlah doa Nabi SAW yang Nabi dah ajar. Sesungguhnya doa engkau adalah ketenangan bagi mereka. Dia akan menjadi ketenangan bagi mereka. Dan Allah adalah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi kalau kita sedekah ke, kita solat ke, sekarang kita dah nampak dah. Yang ikhlas tu maknanya mesti dengan perintah yang Allah katakan tu. Nak ikut mesti syarat untuk semua diterima, cara yang Allah dah izinkan ataupun yang Allah dah tetapkan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam itulah. Adakah Allah kata, adakah tidak mereka mengetahui bahawasanya Allah dia menerima akan taubat daripada hamba-hambanya, dan dia yang mengambil sedekah-sedekah, dan bahawasanya Allah dialah Maha menerima taubat, adalah Maha Penyayang. Jadi apa nak buat lagi? Allah kata, dan katakanlah, tak dengar? Dengar tak? Dengar. Dan katakanlah oleh engkau, malu. Allah suruh katakan pada kita ni semualah ni, bekerjalah oleh engkau, buatlah oleh engkau, maka kelak Allah yang akan melihat pekerjaan kamu. This is what it means by ikhlas. Itu ikhlas tu. Buat je kerja kamu tu dengan sebab yang Allah dah bagi tahu, dengan cabaran-cabaran semua. Maka kelak Allah melihat pekerjaan kamu. Dan Rasulnya juga, kita tengok ni baris dhamma. Baris dhamma maknanya yang dapat menilai prestasi kita ni, buat je, teruskan bekerja. Kelak Allah dan Rasulnya dan juga orang-orang yang beriman akan melihat, akan dapat menilai dan melihat prestasi kamu, kerja-kerja kamu. Dan kelak kamu dikembalikan kepada yang Maha mengetahui bagi yang ghaib dan juga kesaksian.
maka dia akan memberitahu kamu dengan apa yang adalah kamu selalu kerjakan, what you used to do. Okey, jadi inilah antara yang saya kata kita nak ikhlas. Macam panjang sikit lah kan. Tapi nak tahu ikhlas, macam itulah. Buat tu Allah kata, bekerjalah oleh kamu. Katakanlah oleh engkau, buatlah. Bekerjalah, lakukanlah. Siapa yang nampak tu? Bukan kerana manusia, tapi kerana Allah yang suruh. Jadi apa pun cabaran, Allah yang kita minta tolong. Apa pun kesusahan, Allah yang paling tahu apa yang dia nak bagi kepada kita. Okey, baik. Tu je lah. Ni powerful ni. Kita tahu wa annallaha huwat tawwabur rahim. Ya? Ini Maidah juga ke teacher? Ni surah 9 yang saya baca ni sekarang. Surah 9, muka surat 203. Surah At-Taubah. Surah At-Taubah ni kalau kita apa dia? Saya baca balik wa annallaha huwat tawwabur rahim. Wa annallaha huwat tawwabur rahim. Maha menerima taubat. Taubat. Ya, Maha menerima taubat, Maha penyayang. Jadi jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Ni clause ni. Memang kita ni kita ni. Wa akharuna a'tarafu bidunubihim. Apa yang daripada kita yang tak tahu You tentang have to be opposite of munafik to be yes. Tapi kita bila kata tak munafik tu, kita bukannya suci. Kita belum lagi. Kita mesti akan ada. Kita manusia, kita akan buat salah kita. Tapi terus menerus minta ampun pada Allah dan berusaha untuk mengikhlaskan tu. Ikhlaskan tu maknanya kau buat. Mana kau suruh ni ya Allah, aku buat kerana kau suruh. Walaupun susah. Walaupun mengharapkan balasan daripada Allah. Itu maksud ikhlas lah. Betul tak? Macam tu. Kita tak mengharapkan pujian, kita tak mengharapkan ramai pengikut, tapi kita harap Allah semata-mata. Macam itulah. Dan kalau kita nak berdoa ni, Allah kata pada Nabi, ambil daripada harta, maksudnya sedekah, kemudian doakan untuk mereka. Doa engkau ketenangan bagi mereka. Maknanya kalau kita ni sekarang nak berdoa, doakan kawan kita, doakan keluarga kita, Nabi dah ajar kita semua aspek doa. Ambillah doa yang Nabi ajar. Janganlah kita macam nak menuntut ilmu tu, yang ambillah ilmu yang sahih tu. Jangan yang tak tahu siapa-siapa yang ajar kan. Maksudnya macam itulah. Jadi hari ini lebih sikit ekstra, saya harap tidaklah menjadi kegusaran kepada kawan-kawan ataupun ni dari kalangan netizen. Alhamdulillah pun dah azan dah. Alhamdulillah. Jadi kita akhiri kelas kita pada hari ini. Saya mohon maaf kalau ada apa-apa yang saya cakap tersalah. Salah kata saya sendirilah. Yang buruk tu daripada saya lah dah tentu. Dan yang baik semua daripada Allah. Semoga Allah kurniakan kita istiqamah dan Allah kurniakan kita ilmu yang bermanfaat. Yang dengannya dan Allah tambahkan lagi keilmuan yang dengannya kita dapat menjadi hamba yang taat kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang ittiba' Rasul. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.